Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hari ini kita kupas berkaitan dengan iaitu pengertian nikah dan juga apakah hukum berkahwin ataupun bernikah. InsyaAllah kita kupas pada hari ini. Jangan pergi mana-mana, insyaAllah. Kita jumpa lagi lepas ni. Hai sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, rakan media sosial saya. Okey, kita kupas berkaitan dengan iaitu pengertian nikah dan juga apakah hukum berkahwin ataupun bernikah, ya. Okey. Apakah erti nikah? Kita tengok balik dalam kitab ni iaitu nikah mempunyai dua pengertian. Nikah ni mempunyai dua pengertian iaitu pertama dengan makna lughawi iaitu berkumpul ataupun berhimpun. Berkumpul ataupun berhimpun, itu makna lughawi iaitu dalam bahasa Arab. Dan juga kedua dengan makna syar'i iaitu akad yang mengandungi rukun dan syarat yang menghalalkan perhubungan jenis lelaki dan perempuan. Bukan maksudnya perempuan dan perempuan, lelaki dan lelaki. Haram sekiranya kita mengahwini lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Maksudnya kena ada berlainan jantina dari segi sudut hukum syarak ataupun syari'inya. Okey. Jadi tak bolehlah kalau kita minat pada lelaki sama lelaki ataupun minat kepada perempuan sama perempuan lalu berkahwin. Sebab kita ni agama Islam, bukan agama yang luar daripada Islam, ya. Jadi haram hukumnya kita mengahwini sesama jenis. Kena hendaklah berlainan jantina. Okey. Kita masuk pada poin yang kedua iaitu apakah hukum bernikah ataupun berkahwin. Kat sini hukum asalnya pernikahan ini adalah harus, ya, tetapi boleh berubah mengikut keadaan atau ada kalanya, ya. Jadi tuan-tuan dan sidang hadirin dan sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya hukum asal pernikahan ini adalah harus, tapi dia bergantung kepada uruf dan keadaan pada waktu-waktu tertentu. Contoh pada zaman sekarang, ya, zaman akan datang lagilah hukum tu mungkin diperketatkan lagi mengikut hukum dan uruf dan keadaan. Okey, ya. Okey. Hukum ni terbahagi kepada beberapa macam contoh wajib, haram, sunat, makruh. Okey. Dan kita tengok balik, hukum yang pertama adalah wajib. Wajib bagi mereka yang mampu lahir dan juga batin dan yang menambah takwa serta menjauhkan diri dari melakukan zina. Jadi bagi mereka ni yang nak terjerumus ke arah perzinaan, maka hukumnya jatuh pada wajib. Macam contoh, dia tak tahan dan nafsu dia bila melihat seorang lelaki ni, dia melihat seorang wanita. Jadi timbul perasaan berahi kepada dia ataupun perasaan klimaks pada dia yang menyebabkan dia tidak boleh mengawal nafsu dia. Jadi boleh menyebabkan dia terjerumus ke arah benda yang haram, maka dia diwajibkan untuk bernikah, ya. Jadi ingat tuan-tuan, kalau sekiranya ada anak-anak kita ataupun ada adik-adik kita yang tak dapat untuk tahan nafsu dia daripada melihat wanita ataupun wanita melihat lelaki, maka hukumnya jatuh pada wajib dia bernikah. Macam contoh, tiba-tiba dia rasa berahi bila melihat haiwan. Kan, dia melepaskan nafsu dia kepada haiwan, maka hukumnya haram melepaskan nafsu pada haiwan tadi, maka jatuh pada wajib pula dia untuk bernikah pada ketika itu untuk mencari pasangan dia, untuk menyalurkan hubungan tadi dalam keadaan yang redha Allah Ta'ala, ya. Okey. Yang kedua pula apa dia? Iaitu jatuh pada haram perkahwinan ni bagi mereka yang tidak mampu lahir dan juga batin. Jadi haram pula. Tengok, bertukar kepada haram pula jika sekiranya dia ni kurang kemampuan dari segi sudut zahir dan juga batin ataupun lahir dan juga batin. Maksudnya dia ni dari segi sudut
nafsu dia tak boleh nak bersama dengan wanita tersebut. Saya bagi contoh saya rahsiakan nama dia siapa, sebab kadang-kadang ada orang yang bertemu dengan saya, dia beritahu, "Ustaz, saya ni tak ada nafsu dengan perempuan, lelaki ni dia tidak ada nafsu dengan perempuan tu. Jadi adakah saya ni boleh berkahwin dengan dia? Sebab bila saya mendera perasaan dia bila saya tak boleh nak bersama dengan dia." Jadi hukumnya jatuh pada haram bila mana dia mendera perasaan wanita tersebut, dia nak juga kahwin. Sorry, batuk. Jadi maka hukumnya jatuh pula pada haram kerana dia menganiaya perasaan wanita tersebut. Sedangkan berkahwin tadi hendaklah hubungan tadi kedua-duanya berkehendakan. Okey. Dan yang ketiga pula hukumnya jatuh pada sunat. Apa dia? Iaitu bagi mereka yang mampu lahir dan batin tetapi mereka masih sanggup mengawal dirinya dari melakukan zina. Jadi sunat pula bagi mereka yang nak berkahwin tapi dia mampu untuk melawan nafsu dia dan juga dia mampu untuk memelihara nafsu dia. Jadi kadang-kadang dia harus berkahwin. Tak jatuh pada wajib pula. Sebab apa? Sebab dia boleh mengawal nafsu dia, dia boleh pergi mana-mana, dia jaga nafsu dia, dia tak tengok filem-filem lucah dan sebagainya. Kadang-kadang filem lucah ni pun boleh menyebabkan individu tu jatuh pada wajib untuk berkahwin. Sebab apa? Sebab dia tak dapat untuk kawal nafsu dia melihat video-video yang bukan-bukan. Okey. Dan seterusnya pula iaitu kita pergi pada hukum makruh pula yang keempat. Okey. Makruh ni adalah hukumnya jatuh bila mana bagi mereka yang tidak mampu zahir dan batin tetapi tidak memberi bahaya kepada isteri kerana isterinya kaya dan tidak kuat keinginannya untuk melakukan hubungan sejenis. Makruh hukumnya jika sekiranya dia berkemampuan tapi tak kuat untuk melakukan hubungan sejenis bersama dengan pasangan dia. Dia nak kahwin, kan? Tapi ketika bila isteri dia nak, dia tak mampu pula untuk laksanakan, untuk bagi tanggungjawab ataupun untuk melaksanakan tanggungjawab dia untuk memberikan nafkah batin tadi. Sebab apa? Sebab mungkin kerana faktor kencing manis ataupun kerana faktor sakit ataupun kerana selama ni dia banyak onani yang boleh menyebabkan jadi masalah pada kemaluan dia. Itu sebabnya. Okey. Ya. Dan yang kelima pula, apa dia? Iaitu harus hukumnya. Apa dia? Bagi mereka yang tidak ada halangan untuk berkahwin dan tidak ada pula sesuatu perkara yang mendorongkan dirinya berkahwin. Jadi, tidak ada halangan untuk dia berkahwin. Maksudnya dia boleh berkahwin, maka hukum jatuh pada harus. Maksudnya dia okey je, gaji pun dah cukup, rumah pun dah ada, kerjaya pun dah ada, jadi usia pun dah hampir 30-an. Kan? Jadi boleh dia berkahwin, hukum jatuh pada harus sebab dia berkemampuan untuk berkahwin, tidak ada apa-apa sekatan pun. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok balik, jika sekiranya seseorang itu membujang seumur hidup, ada juga tafsiran kat sini. Dalam Islam, Islam melarang hidup membujang. Sabda baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyi la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada hidup membujang. Mereka yang hidup membujang adalah seperti rahib, hidup bertapa dan mengharamkan yang halal. Jadi kita tengok juga kadang-kadang sebab apa dia nak hidup membujang. Tapi kita tidak boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi ni kita kena huraikan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, walaupun dalam hadis Nabi ni beritahu orang ni yang bujang ni tak dibenarkan untuk membujang sampai ke tua. Tapi dia tetap juga kena berkahwin. Tapi jika sekiranya perkahwinan itu menyebabkan dia jadi masalah, maka tak wajib pada dia. Macam contoh apa? Mungkin dia tidak berkeinginan kepada berlainan jantina. Macam contoh, dia ni suka lelaki sama lelaki. Jadi bila dia kahwin dengan wanita tersebut, dia mendera perasaan wanita tersebut, tidak boleh melakukan hubungan seksual ataupun menyebabkan pergaduhan dan sebagainya, maka dia tidak boleh berkahwin. Maka kekallah dia berbujang sampai ke tua. Itu ada huraian di situ. Kita tidak boleh menyatakan haram hukumnya. Kita tengok pada uruf dan keadaan situasi orang tersebut. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk saya kupas pada hari ini berkaitan dengan iaitu pengertian nikah dan juga apakah hukum berkahwin ataupun bernikah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi untuk video ataupun vlog yang akan datang berkaitan dengan hukum-hukum perkahwinan ataupun kematian ataupun isu semasa dan juga tazkirah dan juga berkaitan dengan persoalan dan jawapan orang bertanya kepada saya
Jadi insya-Allah kita kupas lagi akan datang. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum.